Hadirin dan hadirat, bagi memulakan acara majlis, dimohon untuk sama-sama berdiri bagi menyanyikan lagu negaraku dan lagu Sabah Tanah Airku. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya. Yang berbahagia Pengarah Pertanian Sabah, Tuan Zulkifli Haji Gulamdin. Yang berbahagia Timbalan Pengarah Pertanian Bahagian Operasi dan Latihan, Puan Zarina Haji Ali. Merangkap Penasihat Jawatan Kuasa Pengelola Majlis Convocation kali ke-25 Pusat Latihan Pertanian Bersepadu Putatan. Yang dihormati Timbalan Pengarah Pertanian Bahagian Pengembangan dan Pembangunan, Encik Abdul Latif Amit. Timbalan Pengarah Pertanian Bahagian Dasar dan Perancangan, Encik Jifrin Haji Muhammad. Timbalan Pengarah Pertanian Bahagian Penyelidikan dan Inovasi, Puan Au Wai Fong. Yang berusaha Penolong Pengarah Pertanian Seksyen Pembangunan Modal Insan, Encik Muhammad Jasli Haji Denggel. Ketua-ketua penolong pengarah pertanian dan penyelidik, penolong-penolong pengarah pertanian, para penerima sijil yang diraikan, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke Majlis Convocation Pusat Latihan Pertanian Bersepadu Putatan kali ke-25 secara maya. Bagi memberkati majlis, dijemput Encik Meji Amit untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang memiliki segala kemuliaan, pemilik segala ilmu dan kebijaksanaan, bersempena dengan majlis convocation bagi program sijil keusahawanan pertanian bersepadu kumpulan ke-25 di hari yang penuh bermakna ini. Kami merafakkan tangan dengan penuh kerendahan, memohon taufik dan hidayah-Mu yang berpanjangan, agar majlis yang kami adakan ini berada dalam naungan keberkatan-Mu, berjalan dengan lancar dan teratur,
dan mencapai objektif seperti mana yang ditetapkan. Allahumma ya qadihal hajat wa rafi'ad darajat. Ya Allah, padamu kami panjatkan pengharapan agar penganjuran majlis ini dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kapasiti kami untuk memimpin dan menabur bakti untuk melahirkan generasi berilmu dan berkemahiran. Jadikanlah majlis ini sebagai platform bagi kami berkongsi maklumat, kepakaran dan pengalaman serta kekuatan dalam mendempani cabaran untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf sosioekonomi. Begitu juga kepada para graduan yang telah bertungkus lumus menimba ilmu dalam bidang kemahiran pertanian ini, beroleh kejayaan dan keberkatan yang berterusan dalam setiap perancangan. Semoga segala nikmat di bumi yang bertuah ini dapat diterokai dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat dan negara. Ya Kafi, Ya Syafi, Ya Mu'afi. Ya Allah, lindungilah kami dari malapetaka dan bencana, ancaman penyakit yang berbahaya, khususnya ancaman penyakit COVID-19 yang sedang berada di dalam komuniti kami ketika ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Encik Meji Amit di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, marilah sama-sama kita saksikan video pengurusan Pusat Latihan Pertanian Bersepadu Putatan. Dipersilakan. Terima kasih di atas tayangan video sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi meneruskan majlis,
dijemput Timbalan Pengarah Pertanian, Bahagian Operasi dan Latihan, Puan Zarina Haji Ali merangkap penasihat Jawatan Kuasa Pengelola Majlis Convocation kali ke-25 Pusat Latihan Pertanian Bersepadu Putatan untuk menyampaikan ucapan aluan. Majlis dengan penuh hormatnya mempersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya. Saya terlebih dahulu ingin mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Tuan Zulkifli Haji Gulamdin, Pengarah Pertanian Sabah, ke upacara convocation Pusat Latihan Pertanian Bersepadu Putatan kali ke-25 secara maya dan seterusnya akan menyempurnakan upacara penganugerahan sijil pada pagi ini. Saya juga amat menghargai kehadiran Encik Abdul Latif alias Alidul Latif Haji Hamid, Timbalan Pengarah Pertanian, Bahagian Pengembangan dan Pembangunan, Puan Au Wai Fung, Timbalan Pengarah Pertanian, Bahagian Penyelidikan dan Inovasi, Encik Jifrin Haji Muhammad, Timbalan Pengarah Pertanian, Bahagian Dasar dan Perancangan, yang berusaha Encik Muhammad Jasli alias Jasli Dingle, Penolong Pengarah Pertanian, Seksyen Pembangunan Modal Insan, Puan Mai Salma Haji Awangkira, Pengetua Pusat Latihan Pertanian Bersepadu Putatan, Ketua-Ketua Penolong Pengarah Pertanian dan Penyelidik, Penolong-Penolong Pengarah Pertanian dan Penyelidik, Pegawai-Pegawai Pertanian dan Penyelidik, para pensyarah dan kaki tangan Pusat Latihan Pertanian Bersepadu Putatan, para penerima sijil, tuan-tuan dan puan-puan yang kami kasihi sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi yang berbahagia ini saya ingin memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama dalam majlis pada pagi ini. Penganjuran majlis pada kali ini adalah seperti tahun lalu yang diadakan secara maya. Ini adalah ekoran cabaran penularan pandemik COVID-19 yang semakin meningkat pada ketika ini. Upacara convocation pada pagi ini merupakan kali yang ke-25 yang melibatkan seramai 51 orang penerima sijil, iaitu 30 orang lelaki dan 21 orang wanita yang telah menamatkan kursus dan memenuhi syarat-syarat untuk dianugerahkan sijil keusahawanan pertanian bersepadu. Untuk makluman para hadirin sekalian, upacara pada pagi ini merupakan majlis convocation kali kedua bagi pusat ini yang dikendalikan secara maya dalam penyesuaian kepada norma baharu pelaksanaan majlis tanpa bersemuka ataupun berhimpun. Dengan kerjasama daripada Seksyen Penerangan Pertanian dan juga Seksyen Digital Pertanian, diharapkan perjalanan majlis ini lebih baik tanpa gangguan talian internet dan diharapkan juga semua lepasan pusat ini dapat mengikuti majlis dengan lancar dan boleh diikuti secara ulang tayang bila diperlukan melalui aplikasi YouTube. Alhamdulillah, tercapai sudah segala apa yang dinanti-nantikan oleh para lulusan setelah bertungkus lumus menimba ilmu selama 1 tahun. Walaupun dalam keadaan pelaksanaan PKP yang kerap dibuat, dengan pematuhan SOP yang ditetapkan dan pembelajaran secara atas talian atau online sepanjang semester pertama, serta aktiviti pertemuan yang terhad dengan orang awam, banyak lagi perubahan baharu yang mereka pelajari terutamanya dari segi pemasaran, hasil yang menghamalkan penjualan secara atas talian online dengan pembeli.
Sebentar lagi mereka akan dianugerahkan sijil tamat kursus oleh Yang Berbahagia Pengarah Pertanian secara maya. Sekalung tahniah dan ucapan syabas saya ucapkan kepada graduan atas kejayaan ini. Saya juga ingin menyentuh sedikit berkenaan dengan jumlah pendapatan pelatih yang telah diperolehi pada tahun ini telah menunjukkan satu peningkatan yang amat baik berbanding dengan tahun lalu, iaitu berjumlah ringgit Malaysia RM69,040.25. Setinggi-tinggi tahniah juga saya tujukan kepada para ibu bapa kerana kejayaan para lulusan pada hari ini adalah hasil doa restu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ucapan terima kasih ini juga saya tujukan kepada semua pensyarah dan semua warga IATC yang telah membantu mencorakkan sikap dan tingkah laku para pelatih ke arah mencapai kejayaan yang cemerlang. Hadirin sekalian, sebelum mengakhiri ucapan ini, saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih sekali lagi di atas kesudian Yang Berbahagia Tuan Zulkifli Haji Gulamdin, Pengarah Pertanian Sabah, untuk hadir dan seterusnya menyempurnakan upacara convocation pada pagi ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih ini juga saya tujukan kepada Jawatan Kuasa Pengelola Majlis, khasnya kepada Encik Muhammad Jasli alias Jasli Dingle, Penolong Pengarah Pertanian Seksyen Pembangunan Modal Insan, dan Puan Mai Salma Haji Wangkira, Pengetua Pusat Latihan Pertanian Bersepadu Putatan, yang baru saja bermula pada bulan Jun tahun ini bagi menggantikan Encik Loret Akau yang telah berpindah ke daerah Pitas. Dan tidak dilupakan juga kepada semua warga IATC di atas komitmen penganjuran majlis ini dengan baik sekali. Kepada pihak-pihak yang terbabit secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan penganjuran majlis ini, saya juga tidak lupakan untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua penerima sijil dan semoga anda terus sukses dalam bidang masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan penghargaan di atas ucapan haluan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis diteruskan dengan menjemput Yang Berbahagia Tuan Zulkifli Haji Gulamdin, Pengarah Pertanian Sabah, untuk menyampaikan ucap tama dan seterusnya merasmikan Majlis Convocation Pusat Latihan Pertanian Bersepadu Putatan kali ke-25 secara maya. Majlis penuh dengan takzimnya mempersilakan. Terima kasih saudari pengacara majlis. Yang berbahagia Puan Zarina Haji Ali, Timbalan Pengarah Pertanian Bahagian Operasi dan Latihan, selaku penasihat Jawatan Kuasa Pengelola Majlis Convocation kali ke-25 Pusat Latihan Pertanian Bersepadu Putatan. Encik Abdul Latif bin Haji Hamid, Timbalan Pengarah Pertanian Bahagian Pengembangan dan Pembangunan. Puan Awai Fung, Timbalan Pengarah Pertanian Bahagian Penyelidikan dan Inovasi. Encik Jifrin Haji Muhammad, Timbalan Pengarah Pertanian Bahagian Dasar dan Perancangan. Yang berusaha, Encik Muhammad Jasli bin Haji Dingle, Penolong Pengarah Pertanian, Seksyen Pembangunan Modal Insan. Puan Mai Salma Haji Kira, Pengetua Pusat Latihan Pertanian Bersepadu Putatan. Semua pegawai-pegawai pertanian dan penyelidik, para pensyarah Pusat Latihan Pertanian Bersepadu Putatan, para penerima sijil, tuan-tuan dan puan-puan yang kami kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT oleh kerana atas limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama dalam upacara convocation Pusat Latihan Pertanian Bersepadu Putatan kali ke-5 secara maya pada pagi yang indah ini.
Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi penghargaan kepada bahagian operasi dan latihan, khususnya Pusat Latihan Pertanian Bersepadu Putatan, atas kesudian menjemput saya ke majlis ini untuk menyempurnakan upacara penganugerahan sijil tamat kursus secara maya kepada para lulusan pusat sebentar lagi. Kepada 51 orang lulusan, saya ucapkan syabas dan tahniah di atas kejayaan anda, berjaya menamatkan kursus dan menghadapi segala kesukaran semasa berkursus selama setahun di Pusat Latihan Pertanian Bersepadu Putatan, terutama dalam tempo perintah kawalan pergerakan. Ini adalah kejayaan berganda. Saya percaya ini bukan suatu hal yang mudah buat pelatih maupun pihak pengurusan pusat untuk tetap mengadakan kursus di sebalik kekangan pergerakan. Mengelak berlakunya jangkitan COVID-19 di kalangan para pelatih yang belum menerima vaksinasi merupakan cabaran yang besar. Kita bersyukur kerana saya dimaklumkan bahawa tiada kes jangkitan COVID-19 di kalangan para lulusan sepanjang berkursus di pusat ini. Para lulusan pada pagi ini merupakan kumpulan yang pertama mengharungi dan menamatkan kursus semasa musim pandemik dengan jayanya. Mendapat jumlah pendapatan kumulatif sebanyak RM69,040 merupakan projek inkubator adalah pendapatan yang boleh dibanggakan semasa musim pandemik. Saya yakin bahawa segala ilmu pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang diperolehi selama 1 tahun di pusat ini adalah mencukupi sebagai bekal untuk menjadi pengusaha pertanian yang dinamik, progresif, komersial dan berdaya saing serta dapat memberikan sumbangan yang positif dalam usaha kerajaan untuk mencapai hala tuju negeri ini dalam sektor pertanian. Hadirin sekalian, saya ingin memetik ucapan Ketua Menteri Sabah semasa pelancaran hala tuju Sabah Maju Jaya 1.0 2021-2025 pada 29 Mac 2021 yang lalu, di mana salah satu dari 3 sektor yang diberi tumpuan di negeri Sabah adalah sektor pertanian. Pembangunan sektor pertanian akan memberi penekanan kepada aktiviti-aktiviti rantaian nilai secara menyeluruh, iaitu peningkatan pengeluaran, pengumpulan hasil, pemprosesan dan pemasaran yang lebih sistematik. Peningkatan hasil pengeluaran dari segi kuantiti dan kualiti akan menjamin bekalan makanan yang mencukupi untuk kegunaan dalam negeri dan perluasan pasaran ekspor hasil pertanian ke luar negara. Oleh itu, saya menyeru kepada semua lepasan pada pagi ini untuk mengambil inisiatif yang diberikan oleh kerajaan untuk terlibat sama dalam meningkatkan pengeluaran hasil dalam bidang pertanian maupun dalam aktiviti hiliran. Kesempatan yang besar ini seharusnya dimanfaatkan oleh para lulusan untuk menceburi bidang keusahawanan pertanian. Peluang ini sentiasa terbuka luas dengan adanya peningkatan permintaan akibat kawalan ketat import-ekspor oleh negara-negara pengeluar hasil pertanian. Menurut statistik dari Jabatan Perangkaan Malaysia, mencatatkan kadar pengangguran di Malaysia pada Mei 2021 adalah sebanyak 4.5% yang melibatkan seramai 728,100 orang penganggur. Bagaimanapun, berita baik kepada para lulusan kerana peluang kerjaya dalam bidang pertanian adalah pintu yang terbuka luas. Salah satu kerjaya yang tidak di-lockdown semasa PKP, arahan tinggal di rumah atau stay at home, bagi seorang petani yang duduk di kampung adalah berbeza bagi mereka yang tinggal di bandar, kerana bagi petani pekerjaan mereka masih dapat diteruskan. Masih boleh ke ladang, bercucuk tanam dan berkebun. Tetapi semestinya dengan kepatuhan SOP yang ditetapkan. Isu pandemik ini harus dilihat dari sudut yang positif, terutama kepada para pengusaha pertanian. Mereka mendapat wajah baru dan stigma yang benar. Bukan lagi dilihat sebagai pekerja kelas bawahan, tapi mereka adalah essential atau penting dan punca survival atau kelangsungan hidup. Sama pentingnya dengan barisan hadapan yang lain seperti doktor, jururawat, polis, angkatan tentera awam, dan anggota rela. Adalah sukar untuk kita membayangkan apa akan terjadi kepada negeri kita tanpa kehadiran para pengusaha pertanian ini
semasa musim pandemik. Selain itu, musim pandemik ini membuat ramai masyarakat kembali kepada basic needs atau keperluan asas dan bukan memenuhi kehendak yang tidak perlu. Ada yang kembali berbakti kepada tanah, mulai bercocok tanam dan mengusahakan tanah di halaman rumah. Menanam sayur-sayuran, herba dan buah-buahan. Ramai yang mulai bertanya bagaimana cara bertani yang betul kepada Mr. Google. Kepada para lulusan, ini semua adalah kemahiran asas yang telah Anda pelajari di pusat ini. Anda boleh bertani, menternak haiwan ternakan dan ikan, memproses makanan, dan memasarkan hasil menggunakan media sosial. Ini adalah package bersepadu yang tidak Anda pelajari di tempat yang lain. Hadirin sekalian, penglibatan belia tani dalam sektor pertanian sangat diharapkan kerana golongan belia merupakan kumpulan penting masa kini untuk menjambung tanggungjawab generasi sebelum ini dalam memastikan bekalan makanan negeri Sabah yang lestari. Di samping itu, pertanian merupakan suatu bidang usaha yang memberikan keuntungan kepada produk-produk dan hasil pertanian sudah menjadi keperluan masyarakat setiap hari. Dalam kegigihan mengusahakan pertanian, beberapa perkara seperti konsep amalan pertanian baik atau APB harus dititik beratkan agar produk pertanian yang dihasilkan dari ladang adalah berkualiti dan memenuhi tahap keperluan piawaian keselamatan makanan. Hal tersebut bertepatan dengan objektif jabatan untuk menggalak pertumbuhan industri pertanian tanaman yang teratur dan seimbang dengan mengambil kira aspek alam sekitar. Selain industri huluan, industri asas tani yang menghasilkan produk-produk hiliran pertanian juga dilihat memiliki potensi yang besar untuk diceburi oleh golongan belia. Melalui konsep industri hiliran, segala lebihan produk huluan boleh dibuat untuk dijadikan makanan dalam tin, jus, jam, krepek, dan banyak lagi produk lain mampu bertahan lama dan mempunyai nilai tinggi. Pelbagai produk yang memiliki nilai tambah dalam industri asas tani mampu memberikan pulangan lebih, membuka pasaran yang luas dengan variasi produk yang pelbagai, selain potensi peluang pekerjaan bertambah dengan peningkatan rantaian makanan. Hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya ingin menasihatkan para lulusan agar sentiasa menghargai jasa ibu dan bapa yang telah membimbing dan membesarkan Anda sehingga berjaya pada hari ini. Hargailah pengorbanan yang telah mereka lakukan dan berbaktilah kepada mereka apabila saudara dan saudari telah mampu berdikari. Jangan lupakan jasa para pensyarah yang telah memberi pelajaran dan hargai segala ilmu yang telah diterima serta manfaatkannya untuk diri sendiri, keluarga, dan negara. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pensyarah, penolong pensyarah, dan kaki tangan pusat atas usaha gigi dan dedikasi Anda dalam mendidik para lulusan. Kepada semua pihak yang telah menyumbang kepada kejayaan majlis secara maya pada pagi ini, semoga upacara convocation pada hari ini akan menjadi satu majlis yang istimewa dan kekal dalam memori kita. Dengan penuh sukacita dan takzimnya, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan upacara convocation Pusat Latihan Pertanian Bersepadu Putatan kali ke-25 secara maya. Sekian dan terima kasih. Majlis merakamkan penghargaan di atas ucaptama dan ucapan perasmian sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya marilah sama-sama kita saksikan tayangan montaj
inisiatif Hala 7 Sabah Maju Jaya daripada Pusat Latihan Pertanian Bersepadu Putatan kepada lepasan pelatih Pusat Latihan Pertanian Bersepadu Putatan. Dipersilakan. Nama saya Alfonso Ojirap, batch ke-19. Saya sekarang sudah memulakan proyek kambing, ternakan kambing. Pada batch-batch baru, jangan malu mengusahakan pertanian karena pertanian itu adalah perniagaan. IATC Bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Jan bin Jamno, berasal dari Kampung Tanjung Aru, Kota Kinabalu, Sabah, berumur 37 tahun. Saya telah mengikuti latihan kursus pertanian bersepadu penampang pada tahun 2003 hingga 2004 dalam proyek pengkhususan PP6. Pas tamat pengajian, saya telah membuka proyek cendawan pada tahun 2004. Walau bagaimanapun, proyek yang saya jalankan gagal. Selepas itu, saya telah memulakan lagi satu proyek baru, iaitu tanaman pokok mangga cokanon pada 2006. Namun, proyek itu juga gagal. Tahun 2015, saya telah mendirikan rumah tangga dan mendapat seorang cahaya mata. Pada tahun 2016, saya cuba menceburi bidang pemprosesan makanan. Pada mulanya, saya membuat keropok dan selepas itu, kami beralih kepada pengeluaran sambal sehingga ke hari ini. Salam sejahtera, saya Cyril Ditus, berasal dari Penampang dan saya merupakan lepasan pelatih IATC tahun 2006-2007, batch ke-11 kalau tak silap saya. Terdapat 4 tips yang saya nak share di sini. Yang penting, pertama sekali, pilih jenis hasil pertanian atau peternakan yang mempunyai permintaan yang tinggi. Yang kedua, kita kena kenal pasti saluran pasaran kita sebelum projek bermula. Yang ketiga, sebagai orang baru dalam dunia usahawan ini, seboleh-bolehnya sebelum kita ceburi ataupun pilih projek apa yang kita buat, mulakan projek yang berskala kecil dahulu. Dan yang terakhir sekali, cuba kita cari platform sokongan. Saya ucapkan berbanyak terima kasih daripada saya kepada pihak Pusat Pelatihan Pertanian Bersepadu Penampang kerana beri kemahiran dan tunjuk ajar selama saya di sana. Dan akhir kata dari saya, jaga diri, ikut SOP, dan semoga kita dijauhi daripada wabak COVID ini. Sekian dan terima kasih. Nama saya Azulilan, saya berasal dari Paitan. Saya adalah keluaran dari batch 14 IATC dan sekarang saya mengusahakan sayur tanaman dan juga pembiakan ikan serta mengusahakan kolam ikan ternakan di kolam, dan juga kepada yang baru bermula untuk melakukan usaha sendiri, jangan putus asa, teruskan untuk melakukan aktiviti pertanian karena semua ini pertanian adalah perniagaan. Hai, saya Endona Irina Roni, asal dari Kampung Lapai dan saya merupakan batch 24. Sekarang saya menjalankan proyek pemprosesan makanan. Nama saya Siti Ros, saya asal dari Kampung Semalang. Bidang yang saya buat sekarang adalah gerai makan. Saya batch yang ke-23 dan bagi pelatih yang menceburi bidang pertanian, jangan cepat berputus asa dan berusaha sehingga berjaya. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Saya Fidelis bin Maipil, berasal dari Kampung Pembetuan Ulu Bengawan. Saya menamatkan kursus pada tahun 2009
dan saya adalah batch yang ke-13. Bidang usaha yang saya lakukan pada kini adalah penanaman sayur-sayuran, penanaman nanas Kendingau Diamond, penanaman nanas MD2 sebanyak 24.000 sulur yang telah ditanam. Saya juga menanam pisang Sabah, buah-buahan, cantuman buah-buahan, bunga-bungaan, juga menternak ternakan, yaitu ternakan itik daging, ayam kampung, angsa dan itik putih. Saya lepasan ITC, saya sarankan Anda manfaatkanlah ilmu yang Anda telah dapat di ITC untuk berjaya menjadi usahawan tani kelak. Kalung penghargaan kepada Jabatan Pertanian Sabah dan Pejabat Pertanian Papar karena sentiasa memberikan saya sokongan, dorongan dan bantuan sehingga kini. Sekian dan terima kasih. Saya sudah mulakan, Anda bila lagi. Saya sudah mulakan, Anda bila lagi. Saya sudah mulakan, Anda bila lagi. Terima kasih di atas tayangan montaj sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya upacara penyampaian sijil kepada pelatih kumpulan ke-25 sesi 2020-2021. Dimulakan dengan inkubator keusahawanan perusahaan tanaman Elis Sinusun dari Tuaran, Alex Kinrod Loksin dari Kota Marudu, Esen Evangelista binti Hanis dari Kota Marudu, Herman Joni dari Papar, Muhammad Khairuj Ikwan bin Miyot dari Tuaran, Karfilah binti Kipli dari Beluran, Nelbert Ojon dari Kota Marudu, Odimoti of Bill Johannes dari Kota Kinabalu, Rachel Theodora Nicholas dari Putatan, dan Terry Wainsin dari Sok. Seterusnya, inkubator keusahawanan pembiakan dan pembesaran ikan air tawar Abel Emmanuel Florian dari Penampang, Brendan Baranak dari Keningau, Jufsi Azman Martin dari Pensiangan, Muhammad Hafizul Hafizin dari Ranau, Muhammad Fazirus Ginsik dari Keningau, Muhammad Zairul Saparudin dari Telupit, Nurul Syuhada Fatihah dari daerah Putatan, Ryan Requeli Rodriguez dari daerah Tuaran, Safikah Abdurrahman dari Tenom, Sandra Lisa Roni dari Penampang, dan Syarulmi Asmi dari Tuaran. Seterusnya, inkubator keusahawanan penternakan haiwan dan pemprosesan telur itik masin Alfred Lazarus Burisang dari Suk, Alvin Sinyusun dari Tuaran, Asran Bule dari Beluran, Azam Hamsyari Kajilin dari Suk, Florin Kroll Posius dari Keningau, Elsie De Dukiu dari Keningau, Jekrima Junjung dari Suk, Moki Morijun George alias Nos dari Tenom, dan Ryan Rosley dari Suk. Seterusnya, inkubator keusahawanan pembiakan tanaman, landscape dan vertigasi Angelica Joyri dari Penampang, Carol Luviana Walter dari Penampang, Hudel Clement Yunsin dari Kota Kinabalu, Irma Syafinas Jafirin daripada Tuaran, Javenti Hillary dari Keningau, Louis Lajingau dari Keningau, Masyijarian Masirin dari Nabawan, Muhammad Sahizal Salamin dari Keningau,
Nelinus Baragang dari Kota Marudu, Nuralina Timotius dari Beluran, dan Zahid Hamizi Daim dari Putatan. Seterusnya, inkubator keusahawanan pemprosesan makanan dan pengurusan kantin. Brenda Ann Bitoli dari Kuala Penyu, Colin Leroy Joel Kapley dari Beaufort, Dorothy Velandra Tiosing dari Keningau, Jozaidi Basius dari Penampang, dan Rosalind Robin dari Penampang, Nur Azizah Kuning dari Kota Kinabatangan, Nur Zahara Nursidi dari Kota Kinabatangan, Sufiana Sifatu dari Papar, Sunia Ahuda dari Nabawan, dan Muhammad Hanis Peter dari Tuaran. Seterusnya adalah anugerah pelatih terbaik akademik, dianugerahkan kepada Sandra Lisa Roni dari Penampang. Seterusnya, pelatih terbaik keseluruhan dianugerahkan kepada Sandra Lisa Roni dari Penampang. Bagi kumpulan projek inkubator terbaik, dianugerahkan kepada Projek Inkubator 2 di bawah penyeliaan Puan Ursula Bocklin. Tahniah kepada semua penerima anugerah. Tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah tadi Majlis Convocation Pusat Latihan Pertanian Bersepadu Putatan kali ke-25 secara maya. Akhir kata, terima kasih kerana bersama-sama sepanjang Majlis Convocation ini. Tahniah kepada semua lepasan pelatih. Jaga diri dan kita jaga kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.